Kenaan dengan kita tengok kebanyakan umat Islam lah suka berebut, beribadat di tempat yang tertentu. Kononnya ada kelebihan lah, dan sebahagian tu memang ada dalil, ada kelebihan. Contoh beribadat di Mekah ada kelebihan, digandakan 100,000. Solat di Masjid Nabawi ada kelebihan, digandakan 1,000. Okey, tak apa. Cuma perangai manusia suka nak buat ibadat yang ada kelebihan, ganjaran besar. Sedangkan mereka lupa yang bagi tahu kelebihan amalan tertentu di tempat tertentu, di waktu tertentu ialah Rasulullah. Yang menyebabkan dengan hadis Nabi itulah mereka berlomba nak beribadat di tempat tertentu. Contoh di Mekah, di Madinah, di Raudah, semua berebut. Sedangkan yang Nabi cakap tu ialah benda yang sunat, benda yang wajib, yang Nabi diutuskan kerana perkara itu. Bahkan Nabi korbankan segala-galanya untuk kerana itu. Nabi cedera untuk kerana itu, iaitu berdakwah. Ramai tak berebut. Sedangkan dakwah tu wajib. Yang beribadat di tempat tertentu ada kelebihan tertentu, itu hukumnya sunat. Yang cakap kelebihan beribadat di tempat tertentu Nabi. Yang buat benda yang paling penting dalam hidup manusia Nabi juga. Tapi kenapa manusia suka buat benda yang sunat, yang datang daripada Nabi, tapi tak suka buat benda yang wajib, yang lagi besar ganjarannya, juga datang daripada Nabi. Maksudnya apa tu? Maksudnya ialah kebanyakan manusia suka buat ibadat ikut nafsu dia. Yang sesuai dengan nafsu, yang selera dengan nafsu, sekadar pergi umrah sekali-sekala, sekadar pergi Raudah berebut sekali-sekala, okey. Tapi kalau nak buat kerja dakwah setiap hari, kena korbankan masa, korbankan rehat, korbankan harta, penat letih, itu manusia tak sanggup. Itu menunjukkan manusia buat kerana nafsu, bukan kerana Allah. Kalau betul kerana Allah, yang sunat kamu buat sebab Nabi cakap, maka yang wajib yang Nabi buat, kamu sepatut lagi buatlah. Sebab antara sunat dengan wajib, yang wajib lagi perlu diutamakan. Sebab itulah kita tengok sejarah hidup Nabi. Walaupun Nabi tinggal di Mekah, Nabi tinggal di Madinah, dan Madinah dengan Mekah tak jauh. Walaupun tempoh Nabi buka kota Mekah tu tahun 8 Hijrah, dan ada 2 tahun. Ada 2 tahun daripada tempoh Nabi buka kota Mekah dengan Nabi wafat, ada 2 tahun. Tapi dengan jarak Nabi di Madinah dengan Mekah, jarak tu Nabi boleh buat umrah berkali-kali. Nabi boleh buat umrah berkali-kali. Mungkin dalam 2 tahun Nabi boleh buat 10 kali ke 20 kali ke. Satu jarak dekat, yang kedua kos tak besar. Tapi kenapa Nabi tak buat? Sedangkan jarak dekat, kos tak besar. Sebahagian umat Islam kosnya besar, jaraknya jauh, tapi mereka buat berkali-kali. Kenapa? Sebab Nabi tahu buat umrah tu hukumnya sunat, buat kerja dakwah hukumnya wajib. Dan pahala buat kerja dakwah, pahalanya jauh lebih besar daripada pahala buat umrah. Pahala kita menyampaikan ilmu, kita berdakwah, dia akan merebak. Selagi mana orang beramal dengan ilmu kita, kita akan terus dapat pahala walaupun kita dah mati. Kalau 10,000 dapat ilmu daripada kita dah mati, pahala 10,000 kita dapat. Tapi kalau kita buat umrah, walaupun kosnya 10,000, pahala hanya untuk kita sahaja, tak merebak pada orang. Dan kita mati, habis pahala tu langsam. Jadi kadang-kadang kita buat ni berdasarkan ikut suka, ikut orang ramai, maka akhirnya kita buat benda yang tak banyak menguntungkan kita. Sedangkan masa kita habis banyak, tenaga kita, wang ringgit kita habis banyak.
tapi pulangannya tak seberapa sebagaimana kita buat kerja dakwah. Kerja dakwah ni kadang-kadang kos tak banyak dan tak perlu bercuti. Kita boleh buat dakwah di mana-mana, di kampung kita, di taman kita. Tapi pahalanya berpanjangan. Yang tu manusia tak suka buat. Sebab apa? Tak sesuai dengan nafsu. Maka poin di sini saya nak tekankan, jangan buat ibadat kerana nafsu. Yang kamu suka, kamu buat berkali-kali. Yang kamu tak suka, walaupun wajib, kamu abaikan. Seolah benda tu bukan tanggungjawab kamu. Okey? Jadi peringatan untuk saya dan semua yang suka buat ibadat sunat, yang suka berbelanja hanya untuk buat ibadat sunat tapi mengabaikan yang wajib, peringatan untuk saya dan mereka semua, jom kita berubah. Kita berubah, kita kejar yang pertama yang wajib. Yang kedua, kita lengkapkan yang wajib dengan yang sunat. Sebab tu dalam satu hadis kursi Allah berfirman, tidak ada amalan yang paling aku suka yang dilakukan oleh hamba-Ku melainkan amalan wajib. Kemudian baru Allah puji, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kemudian lepas tu Allah puji, dan hamba-Ku setelah buat yang wajib, dia terus melaksanakan yang sunat sehinggalah aku cinta padanya. Jadi amalan yang paling Allah suka bukan amalan sunat. Yang paling Allah suka ialah amalan fardu. Antara berdakwah dengan umrah ataupun dengan amalan sunat, yang paling Allah suka ialah berdakwah. Bahkan Allah memuji orang yang berdakwah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah berkata, siapa lagi orang yang lebih baik perkataannya, siapa lagi orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah. Dan dia berkata, aku adalah daripada golongan, dan dia beramal soleh, dan dia berkata, aku daripada kalangan orang yang besar hati. Jadi Allah mencabar, bertanya dalam bentuk mencabar. Siapa lagi lebih baik? Siapa lagi lebih baik daripada orang yang buat kerja dakwah? Jadi kenapa kita tak berebut, berlomba untuk buat kerja dakwah yang Allah suka, yang Allah puji, tetapi kita berebut untuk buat benda yang sunat? Bukan Allah tak suka, tapi utamakan yang Allah utamakan. Iaitu buat kerja dakwah. Dan sebenarnya buat kerja dakwah, keuntungan untuk kita jauh lebih besar. Faedahnya lebih meluas. Dan bila kita mati, dia termasuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.